Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini adalah pendidikan jasmani dan juga kesihatan tingkatan 2. Tajuknya adalah kapasiti aerobik. Hari ini kita nak mengira formula karbonen. Kita lihat serba sedikit terlebih dahulu pengenalan mengenai kapasiti aerobik. Okey. Okey, kapasiti aerobics merujuk pada keupayaan seseorang melakukan aktiviti fizikal secara berterusan. Aktiviti fizikal secara berterusan dalam tempoh masa jangka masa yang lama. Okey, aktiviti ini akan melibatkan pertukaran gas oksigen dalam darah pada suatu darjah, mengatasi sesuatu aktiviti seperti aktiviti berlari berbanding daya tahan kekuatan. Itu katalah American Academy kita ya. Kapasiti aerobik dikaitkan dengan pengambilan atau penggunaan oksigen yang tinggi. Ini kita tengok ni, penggunaan oksigen yang tinggi ketika melakukan aktiviti fizikal. Contoh untuk meningkatkan kapasiti aerobik adalah seperti berjalan, berlari, berenang, berbasikal, senam aerobik dan juga lompat tali. Okey. So ini adalah kapasiti aerobik ini kalau bawah 50 nadi sangat cergas lah. Ini atlet betul lah 51 hingga 69 cergas, sederhana 70 hingga 39 tidak cergas lebih daripada 80. Kita tengok. Okay, ini antara contohnya dia buat skipping ataupun lompat tali dan juga berbasikal sebagai senaman ataupun latihan aktiviti bagi kapasiti aerobics. Okay, so kita nak tengok formula karbonen. Formula karbonen adalah formula yang dapat membantu anda menentukan zon latihan. Formula ini menggunakan kadar nadi maksimum dan kadar nadi rehat berserta intensiti latihan untuk mendapatkan kadar nadi latihan. Aktiviti berikut menunjukkan cara mengira kadar nadi latihan. Okey. Kadar nadi latihan sama dengan kadar nadi maksimum sini Kadar nadi maksimum ni, kadar nadi rehat. Tolak kadar nadi rehat, intensiti latihan campur dengan kadar nadi rehat balik. So, kadar nadi maksimum. Kata kalau kat sini, saya berumur 14 tahun kata. Kadar nadi rehat saya ialah 62 minit. Intensiti latihan yang perlu saya lakukan ialah 65. Sampai had mana nadi dia tu. Bila dapat nadi dia tu, kita tahu bahawa itu 65. So, sekarang ni pelajar nak kena kira di sini. Okey, saya tak nak kira. Okey. Jadi saya kira umur saya. Okey. Jadi dia sebenarnya 200 kadar nadi maksimum KNM. Macam mana nak dapat KNM? 220 tolak dengan umur. Umur tolak dengan umur. Umur saya adalah 40. Saya dah 40. Kalau tak nak kita guna kalkulator. Gunalah kalkulator. Kalau nak sedang kan. So dia guna 220 tolak 40. 220 dah sama dengan 180. Tapi nanti pelajar kira sendiri untuk umur pelajar. Okay, so saya 180 lah. Dia punya kadar nadi maksimum sini. Saya punya kadar nadi rehatnya kita katakan saya punya kadar nadi rehat saya sama dengan 70. Pelajar boleh juga kira. Okey, berapa kadar nadi rehat pelajar? Bangun tidur ke apa tu? Sebelum melakukan apa-apa aktiviti, ambil kadar nadi. Dapat kadar nadi rehat dia. Ya? Okey. Katakan saya 70. Okey, so sekarang ni kadar nadi maksimum saya adalah 180. Ini tak pakai. Ini nanti pelajar kira untuk pelajar lah. 180. Okey, tolak dengan kadar nadi rehat saya adalah 70. Darab dengan 65%, campur dengan kadar nadi rehat balik 70. Okey, so sekarang berapa dapat? Okey, sini dapat 180 dapat 110. 110. Selesaikan ini dahulu. Ni macam mana nak selesai? Kalau ni senang je. 65 darab 11 bahagi 10 balik. Ambil kalkulator. So 65
untuk saya lah ya. 65 darab 11 bahagi dengan 10 dapat 71.5 saya dapat 71.5 lah. Campur dengan balik 70 campur dengan 70 semula. Sebab saya dekat sini adalah 70 campur dengan 70. Maknanya 141. Okey, 141.5 tak boleh lah. 142 lah. 141.5 lah. Campur 70 dapat 141.5. Jadi 142 lah saya punya, betul kan? Macam mana nak kira kata tadi kalau point-point Okey, so 142 dalam desiminit adalah 60 plus 5% daripada latihan. Okey. Itu untuk saya lah ya. Okey, untuk belajar berapa? So boleh kira lah nanti. Saya harap dua latihan ni nanti dapat dilakukan oleh pelajar lah ya. Tak kisah berapa nadi minit untuk kadar nadi rehat, nanti pelajar tentukan berapa. Kalau dia ni 62, tolong kira untuk dia. Okay. Gunakan kalkulator ya. Okey, prinsip fit. Okey. Prinsip fit ni maksudnya frekuensi, F ni frekuensi, I itu intensity, T time masa, T type. Type dia jenis, okey. Frekuensi adalah kekerapan melakukan aktiviti fizikal senaman. Jika atas senaman. Jadi aktiviti fizikal ini perlu dilakukan secara konsisten, sekurang-kurangnya 3 hingga 5 kali seminggu. Barulah kita nak dapat dia punya keberkesanan latihan tersebut. 3 hingga 5 kali seminggu. Intensity, bebanan dia. Bebanan ataupun tahap kesukaran aktiviti dilakukan semakin tinggi tahap kesukaran sesuatu aktiviti, semakin tinggi juga jugapan jantung dia. Makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Jadi kadar nadi dia tu akan kadar nadi dia, kadar jantung akan bergerak lebih laju. Time, masa, merujuk kepada masa yang digunakan untuk melakukan suatu aktiviti fizikal. Masa yang disarankan untuk suatu aktiviti fizikal dilakukan adalah 30 minit kurangnya. Type, jenis, merujuk kepada jenis aktiviti yang membantu meningkatkan tahap kecergasan berdasarkan komponen kecergasan. Aktiviti yang dilakukan boleh dipilih mengikut keupayaan dan juga minat. Jenis apa nak jenis nak berlari, jenis nak turun bukit, jenis nak berjoging, terpulang. Okey, jenisnya terpulang pada sini ya. Okey, contohnya dekat sini. Kalau jenis ni aktivitinya ada yang fartlek. Tekan fartlek ni jogging, lari pecut, berjalan, nak striding ataupun pilih senarobik pun boleh. Ada yang berminat senarobik lah. Okey. Ada yang minat latihan fartlek, jogging. Okey. Tak kisah. Capacity aerobik ni ya. Itu adalah aktiviti dan juga cara pengiraan formula karbon. Saya harap pelajar boleh faham, boleh buat dan jawab soalan tersebutlah. Saya bagi contoh berdasarkan umur saya dan juga kadar nadi saya. Pelajar buat menggunakan umur pelajar 14 tahun dan juga kadar nadi. Kalau pelajar tersebut tulis 62, tulis 62. Kirakan. Itu sebagai latihan. Okey. Nanti saya akan tengok lah. Okey, itu saja kelas kita pada hari ini. Kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.